Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar teman-teman semua? Pelayar-pelayar Amir Hijaz. Malam ini kita ada tamu istimewa saya malam ini, Ketua UMNO Bahagian Gombak. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Sebelum saya memberi pencerahan dan kita membincangkan banyak perkara nak bincang pasal Selangor ni. Mungkin lambat sikit hari ni tu. Mungkin 1 jam lebih tu. Pelai-pelai saya ramai minta lebih ni. Apa khabar? Man JB. Main buayan Man JB ni. Saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Anan Ahmad, saudara Yahya Zamri. Mimi, apa khabar Mi? Anggrek Rimba. Semoga panjang umur, dimurah rezeki. Hashim Alias, apa khabar orang Melaka? Syah Ibrahim. Oh, lajunya banyaknya. Yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya akan santuni malam ini. Jadi seperti biasa, minta Datuk, saya kena bagi pencerahan apa yang berlaku di negara kita. Iaitu tentang COVID-19, Datuk ya. Hari ini nampak gayanya ada peningkatan COVID-19 malam 2,253. Tapi hari ini ada kes baru, ada 2,364 dan mengundang 10 kematian, Dok. Jumlah kematian seluruh negara hari ini adalah 1,121. Dan di Sabah juga ada peningkatan 157, Labuan tiada, di Sarawak juga ada peningkatan. Warga Sarawak berhati-hati, saudara. Sebab Sarawak juga ada peningkatan. Bagaimana saya katakan. Bahawa di Kedah turun. Di Penang, Allah, awak cek, Mami, Mamu, Mama, apa semua ni, apa hal ni? Dan naik ni 155. Semalam elok dah bagus. Semalam 53, hari ni 155. Ni Perak, Raban Tebel lagi, yuk. Semalam 545, hari ni 305. Berusahalah kita untuk memutuskan jaringan COVID-19. Tapi Datuk, di Selangor Datuk. You orang Selangor ni Datuk. Macam mana ni Selangor? Merisaukan. Sebab semalam dia turun 633. 2 hari sebelum tu 666. Hari ni meningkat balik 862. Jadi Selangor Datuk ni. Di Wilayah Persekutuan turun 117. Di Putrajaya 4, di Negeri Sembilan 74, di Melaka 17, Johor meningkat balik daripada 276 naik kepada 314. Di Pahang turun, di Terengganu 11, di Kelantan turun 68 dan tahniah kepada warga Perlis. Hebat warga Perlis. Tapi malam ni saya tak boleh baca pantun lah sebab lama ni. Pak Nazir, minta maaf Pak Nazir. Malam besok saya akan baca pantun Pak Nazir. Kita balik e-commerce sekejap. Ya, kalau saudara ada iklan dan sebagainya nak masukkan produk saudara, berhubung dengan Azhar 011-330-41241. Kalau dengan Azhar ni buku-buku saya ataupun produk mak dia, rendang tok. Dan juga ini ini kuih baulu berda dan kudapan tu. Kemudian jangan lupa juga dengan Siti Fareha. Menantu saya, Siti Fareha adalah dinding manis Siti Fareha. Kalau 017-711-4300. Kalau saudara nak masuk airline, hubungi Siti Fareha. Kalau juga hendak buah-buahan, hubungi Syauqi 012-357-5703. Ini dah dekat dengan bulan puasa ni, banyak buah-buah tamar ni. Dan jangan lupa, malam ni kita makan Om Salai lah, Dok. Om Salai special. Om Salai ni dia punya produk pelbagai daging, ikan, ayam, itik, semua disalai ala Negeri Sembilan. Makanannya memang sedap. Saya tengok tadi. Saya dah jamak. Datuk dah makan? 2 kali. Ini kawasan Datuk ni. Ya. Satu dekat gerai MPS, Jalan Sungai Tua di Batu Cape. Betul. Dan satu lagi dekat Kafeteria Jawi sebelah dengan Masjid Negara. Ya. Cuma dia hari Jumaat dia buka tak tahulah. Tapi saudara, kalau saudara mau merasai nikmatnya makanan Om Salai, sila berhubung dengan saudara ini Farhad. Dia tak bagi nombor telefon pula. Macam mana orang nak telefon lu? Itulah masalah dia. Baik, Dok. Ini keadaannya. Ya. So kita balik kita apa yang berlaku di seluruh negara. Datuk sebagai Timbalan Pengurusi Perhubungan di Melaka. Kabar Datuk pergi Melaka ini Selangor. Saudara Datuk pergi ke Melaka tu? Ya, semalam atas jemputan Timbalan Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Melaka, Datuk Seri Muhammad Ali yang berhormat Senator. Timbalan yang dipertua Dewan Negara. Ketua UMNO bahagian Tangga Batu, dia jemput saya untuk meresmikan cawangan baru di dalam bahagian Tangga Batu. Ya. Alhamdulillah kan Datuk Seri, walaupun orang kata macam-macam, dah 11 cawangan baru di Tangga Batu wujud selepas daripada 2018. Ada ruang untuk menang tu. Amin, mudah-mudahan. Saya yakin. Ya. InsyaAllah.
Jadi apa intipati bila Datuk mesti dia suruh ucap dah. Apa intipati untuk ucap situ macam mana di Melaka tu? Dia antara ucapan peresmian tu saya ucap tahniah kepada UMNO bahagian Tangga Batu. Dan yang keduanya ialah sekarang ni banyak persoalan kononnya kita mesti berjiwa besar, UMNO mesti dilihat tidak tamak, UMNO dilihat mesti ke arah penyatuan. Jadi dalam konteks ucapan kerana kebetulan UMNO bahagian Tangga Batu tu bersebelahan dengan Masjid Tanah. Jadi saya dalam ucapan tu saya nyatakan kalau saya tak menyalahkan langsung permintaan wang supaya kita ni berjiwa besar. Tapi takkanlah sepanjang masa UMNO saja. Sepatutnya rakan-rakan kita dalam PN ni kalau betul untuk berjiwa besar, terutamanya PBBM. Kursi-kursi yang telah kita menangi itu, apa salahnya mereka pulangkan balik kepada UMNO? Itu hak kita. Itu hak kita. Maknanya mereka sepatutnya berjiwa besar. Mereka pulangkan balik kepada kita. Jadi ini balik-balik semua orang di media sosial kata-kata lah yang mungkin tak berapa jelas menyalahkan UMNO. UMNO tidak jiwa besar, UMNO tamak dan sebagainya. Jadi dalam itulah antara ucapan yang saya cuba jelaskan dan mendapat respon yang baik, terutamanya daripada ahli-ahli UMNO bahagian Tangga Batu. Mereka bersetuju. It is not only about UMNO who has to sacrifice. Maknanya semua pihak. Kalau betul demi untuk penyatuan, itu hak kita. Pulangkan balik kepada UMNO. Atas semangat berjiwa besar mereka, atas semangat mereka benar-benar ikhlas demi penyatuan dan kesatuan umat, pulangkanlah balik. Jadi yang ni dia minta kita berkorban. Jadi ada masanya kita boleh berkorban. Ada masanya hak kita mesti pertahankan. Macam di Selangor, Datuk, saya lihat selain daripada Melaka, begitu di Selangor, Datuk sebagai timbalan ketua pengurusi perhubungan. Di Melaka ada juga ahli kita yang melompat, itu di kawasan di Sabak Bernam. Ahli Parlimen Sabak Bernam menang atas nama Barisan Nasional. Menang atas semangat jentera keringat ahli-ahli parti. Wanita, pemuda, puteri, bahagian, mereka yang berkorban untuk calon itu menang. It is not because of you. Menang bukan kerana nama individu, menang kerana rakyat percaya kepada lambang yang dia wakili. Jadi kalau sepatutnya berjiwa besar, kena pulang balik. Itu kursi yang dimenangi oleh UMNO dan BN. BN waktu itu dimenangi oleh BN, calonnya daripada UMNO. Jadi pada saya di Selangor, Yang Berhormat Tan Sri Nur Omar selaku Pengerusi Badan Perhubungan dan kami di peringkat pimpinan perhubungan, kita dah nyatakan dengan jelas. Kursi Sabak Bernam memang hak milik mutlak Barisan Nasional. Jadi kita akan pertahankan. Okey, Datuk sebagai Ketua UMNO bahagian Gombak. Ini kita cakap spesifik pasal Gombak lah, Datuk. Kursi panas. Kursi panas di Selangor ialah 2 kursi. Satu di Gombak, satu di Ampang. Suka tak suka, UMNO menjadi kewajipan warga UMNO untuk menebus kembali dan menumbangkan calon-calon mereka. Iaitu di Gombak khususnya. Saya rasa rakyat pula jemu dan celik dengan apa yang berlaku. Mantan ahli Parlimen Gombak ni. Jadi apa persiapan UMNO bahagian Gombak tu? Tanda pertamanya saya dah jelaskan kepada kepimpinan UMNO bahagian. Sebaik saja selepas 9 Mei dan saya pada bulan Jun menjadi Ketua UMNO bahagian. Bersama dengan rakan-rakan kepimpinan bahagian, timbalan, naib, ketua wanita, pemuda, puteri dan seluruh kepimpinan UMNO di Gombak. Perkara pertama yang mesti kita buat ialah kita mesti rapatkan saf kita di peringkat UMNO bahagian terlebih dahulu. We don't talk about winning kalau kita tidak ada kesatuan yang kuat. Dan Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah selama hampir 3 tahun ini UMNO bahagian Gombak berada dalam keadaan yang cukup baik. Sehingga kan kita juga mendapat sokongan yang tidak berbelah bagi daripada PAS. Dan kalau saya mengucap terima kasih kepada PAS kawasan Gombak. Kerana secara terbuka telah menyatakan pendirian dan sokongan mereka tanpa berbelah bagi kepada BN. Khasnya kepada UMNO di Gombak. Dan mereka juga telah mengumumkan secara terbuka dalam persidangan UMNO bahagian Gombak. Telah menyatakan pendirian mereka mencadangkan supaya kerusi Parlimen Gombak ditandingi oleh Barisan Nasional. Dan ini adalah satu perkara yang paling penting sekali. The fundamental, kita kena selesaikan fundamental. Kita mesti ubah sikap. Dan saya jelaskan kepada seluruh kepimpinan UMNO bahagian selama hampir 3 tahun. Kalau dulu kita ada melakukan kesilapan dan sebagainya, jangan mengulangi kesilapan yang sama. Jangan dilihat UMNO angkuh dan sebagainya. Kepimpinan UMNO mesti
Semacam pemimpin UMNO yang terdahulu waktu UMNO diwujudkan. Mesti down to earth, mesti menjadi pemimpin yang betul-betul mendengar dan memahami rakyat setempat. Dan Alhamdulillah, kerana dengan izin Allah, 3 tahun inilah yang kita lakukan. Selama 24 tahun saya berada dalam UMNO bahagian, bermula daripada AJK Pemuda Bahagian, Ketua Pemuda Timbalan, Ketua Bahagian dan sekarang ini Ketua Bahagian. Kita berada dalam keadaan yang cukup baik. Itu perkara pertama. Yang keduanya, kita menyiapkan jentera, dan jentera kita telah pun siap, dan kita pun telah menyatakan pendirian secara terbuka, dan saya suka mengulangi. Kita telah sampaikan hasrat kita kepada Presiden Parti. Kerusi Parlimen Gombak, Barisan Nasional juga turut mohon untuk dicalonkan, dan kita telah mendapat persetujuan daripada Datuk Seri Presiden memahami kedudukan kita, dan saya telah umumkan dalam Mesyuarat Agung UMNO Bahagian pada bulan 1 yang lepas. Dan kita serahkanlah, kerana pada saya kan ada perbezaan sikit. Sekarang ni, bila dulu dimenangi oleh calon Pakatan Harapan, dan bila dia dah tidak lagi bersama Pakatan Harapan, kerusi Parlimen Gombak ini open for all. Ia menjadi kerusi yang terbuka untuk semua parti menawarkan diri. Muafakat Nasional telah membuat keputusan. Muafakat Nasional Gombak. Kerusinya akan ditandingi oleh Barisan Nasional dan insya-Allah daripada calon UMNO. Saudara, jangan lupa untuk share dan like ni, sebab malam ni sembang panas kita. Sebab saya lihat macam ni saudara Roslan Jebat, ini Nasir Yusof, ada tadi Rosli Zamzam, Wak Sukimin, Mak Jan, Haji Kamalul Faizal, dan ramai lagi mereka menyatakan bahawa mereka mau melihat satu pencerahan, satu suasana politik baru, khususnya di kawasan Gombak ini. Dan saya tak silap saya, Datuk, adalah merupakan UMNO bahagian pertama yang mengundang perwakilan ataupun pimpinan PAS untuk berucap dalam persidangan Agung UMNO bahagian. You are the first one, Datuk. Sebab saya juga bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada PAS kawasan. Sebab sewaktu saya menghadiri Muktamar PAS Gombak tahun lepas, mereka telah meminta saya untuk menyampaikan ucapan buat kali pertama dalam sejarah. Dia bagi peluang saya ucap dalam Muktamar PAS Gombak. Dan itulah satu sejarah yang tak dapat kita lupakan, dan saya telah menyampaikan ucapan dalam Muktamar PAS Gombak. Dan selepas masa Mesyuarat Agung UMNO Bahagian pula, saya telah minta YDP PAS kawasan untuk juga menyampaikan ucapan. Ini satu titik persefahaman kanda yang bukan hanya terjadi kerana piagam Muafakat Nasional semata-mata, bukan lakonan lah. Pada kami, YDP PAS Gombak juga ada menyatakan dalam temu bual di UMNO Selangor baru-baru ni, ianya antara satu hubungan jiwa antara kepimpinan UMNO dan PAS. Dan saya sehingga hari ini berterima kasih kepada PAS kawasan. Masih lagi kita pertahankan MN, dan MN di Gombak ini subur dan berada dalam keadaan yang cukup kuat. Walaupun ada cubaan untuk memecah belahkan, ada tawaran dan sebagainya untuk memecah belah parti-parti komponen dalam BN, MCA, MIC dengan tawaran-tawaran tertentu. Tetapi Alhamdulillah kita berjaya bendung perkara ini, dan kita pastikan kita berada dalam keadaan yang cukup kuat demi kesatuan. Okey, Datuk, saya nak bertanya Datuk sebagai Timbalan Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Selangor, apa persiapan Selangor? Sebab saya melihat di Selangor ni peringkat Parlimen tu okeylah. Alih-alih Parlimen macam kita nak mengampah balik Sabak Bernam, kita nak bersama balik di Sungai Besar, Tan Sri Noh nak mempertahankan di Tanjung Karang, di Kuala Langat dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan kursi-kursi Dewan Negeri? Nampak gaya apa Datuk sebagai Timbalan Pengurusi, jangan lupa. So sebagai Timbalan Pengurusi sepatutnya mesti diperbincangkan dan diperhalusi secara akar umbi bagaimana peringkat kursi-kursi Dewan Negeri, Dun. Sebab kita pilihan raya lepas tu UMNO ni terduduk tu, jangan dan sekarang ni beban ataupun tanggungjawab itu terpikul di bawah Datuk sebagai Timbalan Pengurusi. So warga Selangor pun dah letih sebenarnya. Dapat menteri besar pun orang bukan orang Selangor, walaupun dalam kawasan di Gombak. Jadi saya nak bertanya kepada Datuk, apa persiapan peringkat UMNO di Selangor berhubung dengan kedudukan kursi-kursi Dewan Undangan Negeri? Ini paling penting. Dia begini, Datuk Seri. Di peringkat perhubungan, kita telah hampir mengenal pasti. Sebab itu kita kata di peringkat Muafakat Nasional,
kita dah ada perbincangan, saya ingat dah 4 kali. Bukannya perbincangan mesyuarat muafakat nasional negeri yang tu berulang kali kita dah buat. Perbincangan tertutup Anti Yang Berhormat Tan Sri bersama dengan pengurusi atau yang dipertua pengurusi Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor bersama dengan Setiausaha Perhubungan PAS dan saya sendiri. Kita dah bincang sehingga ke kerusi-kerusi yang nak ditandingi oleh atas nama muafakat nasional. Maknanya pengagihan telah pun dibuat. Yang ini ditandingi oleh BN dan yang ini ditandingi oleh berapa semua jumlah kursi tu? Kita ada 56 kursi DUN dalam negeri Selangor. Hanya ada lebih kurang 36 kursi ini yang lebih daripada 50% kursi Melayu. Dan yang majoritinya Melayu. Dan kita ada 12 kursi parlimen yang juga lebih 50%. Dan kita dah buat dah pengagihan, termasuk juga komponen. Cuma tinggal lagi bila PN datang, sebab itu penjelasan Tan Sri Nur dan pendirian kita jelas. Di Selangor kita masih lagi pertahankan muafakat nasional. Dan ada banyak insiden yang berlaku yang kita rasa agak mengguris perasaan kita di peringkat kepimpinan negeri, UMNO negeri, disebabkan keputusan-keputusan yang dibuat yang kita rasa tidak adil buat Barisan Nasional, apatah lagi UMNO. Jadi menjawab pada persoalan kanda, kita dah siap. Di peringkat bahagian juga kita telah maklumkan mana kursi-kursi yang mereka rasa sesuai untuk ditandingi oleh calon PAS dan juga untuk calon BN. Dan ini telah kita persetujui, kita dah siapkan awal, dan kita pun dah buat pembentangan. Yang Berhormat Tan Sri Nur telah membuat pembentangan kepada UMNO Malaysia, yang mana Datuk Seri Muhammad Hassan, Timbalan Presiden kita, dan seluruh barisan jawatan kuasa tertinggi telah mendengar cadangan daripada UMNO Selangor. Dan saya fikir kali ini kita mengakui setelah kita mengalami kekalahan demi kekalahan dalam pilihan raya, kali ini kita buat satu pendekatan yang berbeza, apatah lagi dengan kedatangan muafakat nasional. Sebab itu Selangor, saya suka menyatakan, mungkin antara negeri yang terawal dalam negara ni yang dah buat segala persediaan seperti itu atas nama muafakat nasional. Cuma saya mungkin tak boleh umumkan lah. Kalau kita umumkan dah jadi terlalu ahli benda-benda ni untuk pengetahuan umum. Tetapi percayalah, everything is done and been taken care very well. Okey. Saya minta maaf saudara. Begitulah keadaannya. Mereka mengganggu kita. Tak apa, teruskan untuk mengganggu. Saya dari dulu saya kata saya tak nak, I will never sketch. Dalam perjuangan ini kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Keadaan sekarang ni begitulah. Suara dengar adik? Yang paling penting. Okey, suara okey. Minta ini pun kita gunakan line ini. Mereka nak mengatasi teknologi, biarkanlah. So okey. Nampak gambar-gambar pun dikacau. Okey, saudara Nora kasih suara jelas. Mak Syah, okey, clear. Gambar blur sikit, tak apa. Yang paling penting bukan wajah saya. Yang paling penting wajah Ketua Bahagian Gombak. Calon ahli Parlimen Gombak. Ini yang perlu kita santuni. Salam tu, apa masalah PN ni menyusahkan rakyat? Saudara Mak Zina Mak, memang itulah keadaannya. Mereka sudah semakin takut. Gambar macam saudara Pok Santan, jangan marah. Saya boleh senyum, takkan Pok Santan boleh marah. Sabar, naik balik, tak apa. Cuma berbalik tu, setelah kita diganggu begitu, inilah gambarannya dalam perjuangan tu. Cuma saya nak bertanya bahawa kedudukan UMNO di Selangor ni tu, khususnya macam saya kata tadi, calon-calon ni selahkah dikenal pasti. Paling penting tu adalah muka baru. Mereka dah rakyat dah tak nak lagi dah melihat bukanlah kita nak marah orang lama, kan? Yang lama orang kata lah, kalau kita melihat apa ini pelepah yang tua tu turun, yang muda jangan ketawakan. Kan? Sebab satu ketika nanti yang muda juga akan jatuh juga. Jadi bagaimanapun dalam keadaan sekarang hari ini, pengundi mengharapkan ada new blood, ada satu pemikiran baru, wajah baru untuk menjadi calon mereka, untuk mereka ketengahkan, untuk membawa suara rakyat. Jadi boleh Datuk bagi komen tentang muka-muka baru ni. Saya dah jelas tadi kan Datuk Sri.
Memang di peringkat UMNO Negeri Selangor di bawah kepimpinan Tan Sri Nur Omar, saya sebagai timbalan, kita dah buat persediaan awal. Kita sebab bila kita ada kerjasama yang erat di peringkat negeri ini bersama dengan Muafakat Nasional, kita dah buat segala-gala persediaan di peringkat UMNO. Dan saya yakin di bawah kepimpinan Tan Sri Nur memahami bagaimana hasrat pengundi sekarang. Dan banyak perkara-perkara baru yang kita sedang laksanakan dalam mesyuarat perhubungan 2 hari yang sudah juga. Dia ada new things coming in. Benda-benda yang sebelum ini mungkin tak pernah dilaksanakan. Kita kena bersetuju bahawasanya peredaran zaman berlaku. The changes of view juga mesti kita santuni. Jadi atas pengalaman inilah mengajar kita supaya pertama kita mesti berjaya untuk accommodate dengan keperluan rakyat Selangor, sebab Selangor ni dia berbeza sikit kan. Di Selangor ni is a urban state. Dia negeri yang antara negeri termaju. Negeri bandar. Kita ada sedikit kawasan luar bandar, tapi walaupun dia kawasan luar bandar, tetapi rata-rata generasi mudanya bekerja dalam bandar. So mereka akan kembali ke kampung untuk bercerita dengan orang kampung apa yang mereka tahu. Sebab itu strateginya mesti berbeza. Pendekatannya mesti berbeza daripada yang lepas. Dan inilah antara perkara yang kita bincang secara serius supaya kali ini pendekatan ini dapat kita gunakan, insyaAllah. Okey, Tok, Mac Hill dia bertanya, dia kata dalam keadaan sekarang ni memanglah kita Muafakat Nasional, tapi waktu yang sama partner kita ni dia berada dalam Perikatan Nasional. Jadi apa pandangan Datuk dalam keadaan macam mana kita nak menangani suasana begini? Very good question. Saya fikir ini perkara yang memang rata-rata bertanya. Pertamanya sekali, Yang Berhormat Tan Sri Nur, saya dan kawan-kawan, kita menyatakan bila kita bersahabat, kita mesti tunjuk keikhlasan kita. Itu perkara pokok. Sebab bila kita mulakan Muafakat Nasional ini, kan ianya bermula daripada kepayahan. When we start Muafakat Nasional, kita jangan lupa jutaan air mata mengalir. Bila melihat satu pencantuman 2 parti terbesar dalam negara ini, saat Presiden menandatangani piagam 14 September adalah tarikh yang tidak akan dilupakan. The world is watching. Dunia menyaksikan. Sebab itu di peringkat Selangor kita mengambil pendekatan kita akan jujur dan ikhlas bila bersahabat. But whatever it takes, we will cross the bridge when the time comes. Dalam masa yang sama, kita juga terpaksa memikirkan, ada juga dibangkitkan dalam mesyuarat perhubungan baru-baru ni, 2-3 hari sudah. Apakah strategi yang perlu kita buat kalau sekiranya seperti apa yang dirisaukan oleh dalam yang disebut dalam pelayar-pelayar kanda Datuk Sri ni. We have our own strategy. Tetapi buat masa ini kita mesti berpegang kepada sebab pada saya rakyat bijak. Mereka akan lihat siapa yang jujur dan sebaliknya. As far as Selangor is concerned, kita akan terus pertahankan Muafakat Nasional. Saya nampak dia pelayar saya tu Wafiullah Asmat, dia kata Azmin Ali versus Amiruddin Syahari versus Megat Zulkarnain. Dahsyat paling mengombak ni. Aduh. Okey, saya nak bertanya pada Datuk, bukan kenapa, sebab sebenarnya tentang kekhawatiran saya ada juga kalangan-kalangan kita ni yang saya sifatkan sebagai pimpinan perekat belacak ni. Dia melompat. Bila sampai waktu pilihan raya nanti, kerana mereka tak dicalonkan, mereka akan melompat. Jadi, apakah Datuk sudah kena pasti macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Biasa tu, ini budaya daripada dulu lagi. Pengalaman saya selama berapa? Tak silap saya 8 kali pilihan raya umum. Memang ada berlaku. Kalau tak dapat, dia letak, dia file in dia punya kandidat untuk menjadi calon bebas ataupun apa yang berlaku di Sungai Besar. Apa yang berlaku di Sungai Besar, kerana tak dapat calon, merajuk, maka dia bertanding atas peringkat parti lawan. So ini berlaku. Apakah Datuk dan pengurusi perhubungan serta ahli jawatankuasa perhubungan UMNO Selangor menyedari kemungkinan-kemungkinan ini dan apa ia akan lakukan? Nak tanya Datuk. Dia kerana begini, yalah, kita tak mampu melihat masa depan. Sebab masa depan ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kita pun tak tahu adakah 10 minit lepas ni kita masih hidup atau tidak. Jadi tetapi kita boleh buat satu perancangan yang terbaik. Tetapi saya nak mengingatkan diri saya dan juga rakan-rakan. Dalam perjuangan ini, pengkhianat ini tak ada tempat.
Tak kira lah di mana pun. Di mana mereka datang, parti mana mereka, kalau mereka ini sebagai seorang yang mengkhianati parti mereka sendiri, tak kira lah daripada UMNO ke, daripada PKR ke, daripada PAS ke, Amanah ke, apa parti sekalipun, DAP ke, bila mana mereka mengkhianati parti mereka, mereka tergolong dalam orang yang telah mengkhianati. Seorang pengkhianat. You are a traitor. Dan dalam perjuangan ini, orang yang seperti ini tak ada tempat. Kami mengakui, bila kami kalah di Selangor, di Gombak, kita redha, kita masih lagi teruskan perjuangan dalam UMNO kerana kita yakin perjuangan itu tidak salah. UMNO tidak salah dalam perjuangan. Saya sebut juga dalam setiap ucapan saya, kena ingat, UMNO ditubuhkan pada tahun 46 bukan atas semangat. Ya, walaupun ini sejarah. Tapi sejarah ini penting untuk kita tahu, kerana UMNO ditubuhkan bukan untuk menjadi wakil rakyat. UMNO ditubuhkan bukan untuk melahirkan seorang ahli parlimen. Dilahirkan bukan untuk menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. UMNO dilahirkan untuk memerdekakan negara ini. UMNO wujud atas semangat itu. Dan falsafah perjuangan UMNO tak pernah salah. Dulu, kini dan selamanya sama. Cuma yang mungkin berbeza pembawa-pembawa dalam perjuangan UMNO. Jadi saya tak kata semuanya baik. Ada mereka, kita dah tengok kan, ada 16 orang lari daripada perjuangan bila mereka menang. Tetapi ramai lagi kanda, jutaan lagi ahli UMNO, terutamanya yang berada di peringkat akar umbi yang benar-benar jujur. Jadi di peluang ini, live ini, saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli-ahli orang-orang UMNO yang walaupun kita kalah pada 9 Mei yang lepas, mereka tak lari. Mereka yakin perjuangan UMNO, perjuangan yang tulen. Sebab itulah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kembali UMNO boleh. Walaupun jangan lupa waktu itu ada orang kata this is the end of UMNO. UMNO akan ditalkinkan. UMNO akan dikuburkan. Terkuburlah UMNO. Katanya. Tetapi saya dah kata awal tadi, kita manusia buat kerja manusia, jangan buat kerja Tuhan. Betul. Akhirnya Allah membuktikan sebaliknya, kerajaan PH tumbang secara tiba-tiba selepas 22 bulan. Jadi ini yang saya percaya kita masih lagi sebagai satu parti yang dipercayai oleh rakyat sebagai a good governance party. Parti yang ada sejarah pemerintahannya yang saya fikir rakyat boleh menilai secara tersendiri. Datuk bercakap tadi bahawa UMNO itu sebagai sebuah perjuangan. Kita memperjuangkan untuk mendapat kemerdekaan. Kemudian kita meneruskan dengan mengisi kemerdekaan melalui pelbagai program yang kita laksanakan untuk kesejahteraan, lestari, kebahagiaan rakyat. Now, persoalan saya sekarang ni, Datuk, ada juga kalangan pimpinan UMNO ni, ini peringkat-peringkat yang otai-otai ni, dia tak mau lepas jawatan, ada berlaku cantah-mencantas. Ini warlord ni, mereka menggunakan wang, memberi undi untuk dilihat sebagai pimpinan di peringkat bahagian. Apakah Datuk sedar benda ini juga berlaku di Selangor dan sebagainya? Jadi sebab kita melihat memang prasarana UMNO jelas, kita mempunyai ahli yang cukup, kita mempunyai ahli-ahli UMNO, warga UMNO yang setia. Kita kalah, kita setia. Kita menang, kita harus berusaha untuk membina sebuah negara bangsa. Tetapi dalam waktu yang sama, Datuk, ada pula ini berlaku cantah-mencantas. Boleh Datuk bagi pencerahan tentang cantah-mencantas di perangkat bahagian-bahagian, Datuk? Saya akui ini berlaku. Tetapi tidaklah secara besar. Kan dia begini. Saya fikir ini bukan hanya masalah dalam UMNO. Ini berlaku di semua parti. Tetapi rumah UMNO ni lebih besar. Bila rumah UMNO ni lebih besar, maknanya persaingannya lebih. Kerana you have many players. Kita hanya ada main players. Yalah, kalau main bola tu you only have 11 main players. Tapi kalau ada 50 pemain dalam long list team itu, maka mungkin adalah satu dua orang yang nak mencantas dan sebagainya supaya mereka boleh berada dalam the first 11. Jadi saya tak menafikan ini berlaku, tetapi berbalik semula kepada bagaimana kita berurusan dengan perkara seperti ini. Saya secara peribadi, saya dah katakan awal tadi, saya ni daripada bawah, daripada pemuda sehinggalah hari ini menjadi ketua bahagian. Di Gombak, saya mungkin tak bersetuju, walaupun kadang saya akui mungkin berlaku di setengah-setengah tempat, ialah very small cases bila ini berlaku. Tapi di Gombak, boleh tanya orang UMNO Gombak, mungkin dalam ni pun ramai yang sedang menyaksikan, ada di UMNO saya sendiri. Saya tidak pernah menang sebarang jawatan di Gombak ni menggunakan duit. Tak pernah. Dan saya pernah nyatakan, kalau bila ada pertandingan, kalau nak perjuangan,
sini. Saya akan bantu meneruskan cara perjalanan. perjalanan. Kalau rasa saya tak layak, saya takkan bayar. Saya takkan bayar walau sesen pun untuk mengundi saya. Sebab itu saya pantang lah. Benda ni saya tak boleh setuju. Tapi bila saya dah jadi pemimpin, adalah kewajipan saya untuk mengurus dan mentadbir UMNO dengan baik. Jadi yalah, kita berbalik semula kan. Kita mungkin boleh kawal perkara ini jangan berlaku banyak. Tapi saya dah kata tadi, bila rumah kita besar, mungkin ada seorang dua yang akan terlibat. Tapi di Selangor, saya bersyukur Tan Sri Noh cukup terbukanya mendidik saya sebagai timbalan pengurusi. Baru kali pertama menjadi ketua bahagian. Diberikan satu amanah yang besar sebagai timbalan pengurusi Badan Perhubungan. Ada ramai di kalangan ketua-ketua bahagian, abang-abang saya yang lama dah menjadi ketua bahagian. Tapi saya diberikan peranan untuk menjadi timbalan pengurusi, menjaga war room sebagai pengarah war room UMNO Selangor. Dan saya fikir ini satu penghormatan untuk generasi muda. Taklah muda sangat kan, dia dah 52. Jadi muka baru. Walaupun saya baru penggal ini menjadi ketua bahagian, saya diberikan peranan. So di Selangor, alhamdulillah, kita tak ada sikap seperti itu, mudah-mudahan. Okey Datuk bercakap tadi bahawa Selangor ini adalah semi urban. Semi urban tu ada kawasan-kawasannya yang merupakan kawasan bandar. Shah Alam, Gombak sendiri, di Bangi dan sebagainya. Datuk tahu tak bahawa rakyat di kawasan bandar ni sekarang ni cukup tertekan. Minyak naik, harga barang naik. Bagaimana Datuk melihat rakyat Datuk di Gombak ini sendiri? Saya berkeyakinan bahawa warga Gombak juga turut terkesan akibat daripada kenaikan harga barang, kenaikan minyak dan sebagainya. Boleh Datuk bagi komen sikit? Saya tak nafikan itu berlaku kan. Sebab itu di Gombak, kita ada satu jumlah kepadatan penduduk yang terlampau tinggi. Di Gombak kita dah ada 150,000 pengundi sekarang. 150,000. Bayangkan ada lebih kurang 500,000 orang yang mendiami di bumi Gombak ni, kawasan Parlimen Gombak. Pastinya kita dengar masalah ini. Saya tiap hari kita berada di lapangan. Kan inilah UMNO. UMNO, kita jangan lupa, is a service oriented party. Parti yang mengajar kita untuk berkhidmat, service oriented. Hari ini pagi saya di Kampung Tengah Gombak, kemudian petang tadi di Kampung Kemesah di Hulu Kelang. Kita sampaikan bantuan lebih kepada 100 lebih keluarga. Dan dalam pertemuan saya dengan keluarga, dan kita buat ni setiap hari di Gombak. Kita memahami himpitan daripada kehidupan sekarang ni sedang berlaku, khususnya penduduk-penduduk bandar. Sebab itu pada saya penting bagi kerajaan memikirkan bagaimana langkah segera mesti diambil. You must action immediately. Tak boleh hold on benda-benda seperti ini. Kita memahami COVID sedang melanda dunia, bukan hanya negara kita. Tapi it doesn't mean untuk you hanya sit back and relax and enjoy. Melihat apa yang berlaku, enjoy itu dalam sense tidak berbuat apa-apa. Jadi pada saya, jangan gunakan COVID sebagai satu alasan untuk tidak kita membuat sesuatu kerangka strategi bagaimana membantu rakyat yang sedang dalam kehimpitan yang cukup payah pada hari ini. Dan ini saya akui berlaku, dan insya-Allah kita berdoa mudah-mudahan ianya akan diambil secara serius oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Saya melihat kadang-kadang sebenarnya ini advantage untuk parti UMNO. Bila dasar-dasar yang dilakukan oleh pimpinan hari ini, pimpinan kerajaan. Contohnya Menteri Pendidikan ada buat pengumuman tak jadi sekolah pula dah. Sepatutnya orang dah beli komputer, lepas tu dia kata boleh buka sekolah. Hari ni tadi ada kenyataan bahawa kata ditangguhkan 2 minggu pula. Katanya di Sarawak apa. Jadi ini membebankan ibu bapa. Jadi dalam keadaan flip-flop menteri begini, begitu juga dengan hukuman denda. Kalau tak mengikuti SOP, RM10,000. Rakyat nak RM10,000 untuk KWSP, bukan terbalik pula. Dan terbalik kena bayar RM10,000 pula. Mana rakyat nak cari duit tu? Datuk sedarkah benda ni? Sedar kan? Sebab itu saya katakan tadi, ialah dalam Islam pun dia kata kita diajar kan, bila kita serahkan sesuatu, serahkanlah kepada ahlinya. Kalau kita tak serah kepada ahlinya, maka kita tunggulah kehancuran. Jadi sebab itu saya sebut Barisan Nasional ada pengalaman mentadbir 60 tahun negara ini. So dalam keadaan krisis seperti ini, you need a player. Winston Churchill sewaktu
Winston Churchill ni nama besar. Betul. Di England. Di England. Winston Churchill ni dia hebat bila dalam keadaan perang. Ya. Sebab dia membolehkan dia berfikir and he will react to situation very fast. Ya. Dan dalam keadaan krisis, kita perlu ada player-player yang boleh respon. Dan kita tak boleh hanya berserah dan melihat dan biarkan ini berlaku. Dan kalau ini terus berlaku, saya fikir na'udzubillah min zalik, jangan kepayahan ini akan terus menghimpit rakyat dan kita risau when you don't have food on the table, bila dah tak ada makanan, you don't have a dollar in your pocket. Ya. Ini akan berbahaya kerana waktu itu bila anak ayah tidak mampu belikan susu untuk anak dan keadaan itu akan jadi lebih kritikal. So saya fikir kerajaan kena bertindak secara segera. Flip-flop ni 22 bulan rakyat dah tengok dah kan dah. Ya. 22 bulan rakyat dah muak. Dah letih lah rakyat. Kita pun kesian, dah letih. Bila manifesto dijanji tiba-tiba keluar dalam parlimen, manifesto bukan kitab suci, flip-flop. So bila ada satu kerajaan yang baru, berkat doa rakyat juga 22 bulan itu PH tumbang. Dan kita rasa hari ini jangan kita hidangkan perkara yang sama kepada rakyat. Mereka dah muak, they are tired having government yang membuat keputusan berubah mengikut cita rasa tersendiri. Okey Datuk, saya nak tanya ni secara ikhlas ya, saya nak tanya Datuk lah. Takdirnya lah, izin Allah SWT, insya-Allah Datuk menang. Sebab amalan biasanya mereka menzalimi kalau orang membangkang. Apakah Datuk kalau jadi menang oleh rakyat nanti, Datuk juga akan memisahkan. Mereka tidak menyokong Datuk, maka orang ni akan dihukum. Apakah Datuk itu sifat Datuk nak macam mana? Saya, adalah tak adil untuk saya menjawab, tetapi saya dah kata tadi dalam ni ada ribu yang sedang menyaksikan ramai Gombak. Satu perkara yang saya amalkan di bumi Gombak ni, mana yang datang ke pejabat boleh tengok, boleh tanya. Saya tak pernah tanya, pertama soalan yang saya tak pernah tanya, mereka mengundi di mana. Never. Ini satu soalan yang tak pernah saya tanya pegawai ke mana-mana pejabat. Tanya, mengundi Gombak baru kita bantu. Tidak. Dan kita juga tak pernah mengamalkan sikap adakah dia pengundi kita atau tidak. Siapa saja. Kalau dia datang, kalau kita ziarah, saya tak pernah tanya mengundi di Gombak ke atau tidak. Kerana ini pada saya, apa yang kita buat ini bukan untuk kepentingan politik semata-mata, tetapi ialah kerana nak dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia tak mengundi di Gombak, mungkin. Tetapi dia ada 10 orang pengundi Gombak yang dia kenal. Itu yang saya maklumkan kepada semua pimpinan UMNO di Gombak. Jangan tanya. Dan kita bila kita amalkan sikap ini dan rakyat akan nilai. Dia tak tanya akulah. Aku mengundi kat mana? Ada pernah satu pemandu teksi pernah jumpa saya dulu. Kata, Datuk tak nak tahu saya mengundi di mana. Saya kata, bang, saya tak mau tahu abang mengundi di mana. Kerana pada saya, bila abang jumpa saya sebagai pemimpin UMNO, abang ada keyakinan kepada UMNO untuk membantu. Serahlah balik pada abang. Dan akhirnya, abang dia kata, kalau lepas ni Datuk, saya bawa pemandu penumpang yang daripada Gombak, saya akan kempen dalam teksi saya. Jadi inilah yang saya kata, satu pendekatan yang saya guna di Gombak, tidak memilih daripada mana mereka dan tak ada perasaan ni tak menyokong, ni tak sokong dan sebagainya. Saya mengutarakan persoalan ini Datuk kerana apa yang dilontarkan oleh Presiden Parti kita, Datuk Sri Zahid Hamidi, bahawa 5 bahagian di parlimen di seluruh negara ni mendapat pertukaran yang begitu sedikit, malahan sama tarafnya dengan kawasan pembangkang. Yang tu saya sila Datuk. Jadi saya cukup kecewa. Bila mana Presiden parti saya. Presiden parti saya yang menyumbang jumlah ahli parlimen yang paling ramai. Saya ialah 43. BN lah. BN 43. Saya kecewa bila dengar Presiden saya mendapat peruntukan hanya 100,000 ringgit sahaja. Bukan untuk dia, untuk rakyat dia. Untuk rakyat Pagar Datuk. Dan Pekan sama. Saya dengar Pontian sama dan 2-3 tempat lagi. Jadi pada saya tidak berlaku keadilan kepada Presiden Parti. You don't like Datuk Sri Zahid, fine. Tapi you don't disgrace Presiden UMNO. Pada saya ini adalah satu penghinaan kepada parti dan dalam masa mana kita menyumbang. Tapi saya tengok Datuk Sri Zahid calm, steady, cool. Dia terima keputusan ini walaupun dia rasa geram. Mungkin pepatah lama sebut
dia rimau di dalam tapi dikeluarkannya kambing di luar. Jadi dia tak menunjukkan kemarahan itu. Tapi saya sebagai pemimpin kecil parti, saya rasa tidak adil kepada pemimpin utama kita. Saya melihat bukan pasal apa, Datuk. Kerana sebenarnya politik ini adalah untuk mencari pemimpin, untuk memimpin rakyat. Dan dalam sistem demokrasi, prinsipnya yang kalah memperakui yang menang, dan yang menang tidak menzalimi yang kalah. Jadi kita sekarang ni kita lihat bila mereka menang, kita memperakui mereka menang. Pakatan Harapan, sebab itu Presiden UMNO dia tak ada terburu-buru nak minta jawatan semua tak ada. Kan? So jadi dalam keadaan begini, tapi mereka yang berada di anjung kuasa di Seri Perdana tu, mereka melihat bahawa warga UMNO ni seolah macam musuh berkekalan. Sedangkan kita sepatutnya disantunilah. Soal masa-masa pertandingan, tandinglah. Dah, okey Datuk. Balik kepada UMNO Gombak ni, saya khuatirnya saya satu saja, Datuk. Sebab UMNO Gombak ini warganya adalah warga urban. Jadi apa perancangan Datuk untuk memastikan mereka ini, kalaulah takdirnya ada keizinan Allah SWT memberi kemenangan, apakah Datuk akan santuni kehidupan mereka? So kehidupan warga Gombak ni, sebab kilang-kilang pun bukan ada yang bakal ditutup dan sebagainya, dan pendapatan yang sedikit dan sebagainya, perniagaan yang sedikit. Apa yang Datuk fikir, yang Datuk nak laksanakan untuk merangsang ekonomi warga Gombak, bukan warga Melayu saja, sebab UMNO ini parti nasionalis, bukan resis, Datuk. Dan untuk merangsang ekonomi warga Gombak ni, apa yang Datuk fikirkan setakat ini? Okey, dia begini. Satu soalan yang baik kan dia begini. Gombak ni dia terbagi kepada dua. Satu ialah kampung-kampung tradisi. Yang kita mesti faham, kampung-kampung tradisi ini, yang mananya mereka berada dalam kedudukan persekitaran cahaya kampung. Keduanya taman-taman. Ni dua, dia terbagi pada dua. Memang saya akui, saya dah kata awal tadi, jumlah penduduknya terlampau tinggi di Gombak. Tetapi Gombak ni dia mesti kita faham, walaupun segala-galanya, infrastrukturnya, segala-galanya telah ada di Gombak. Tetapi pada saya, perkara yang paling penting mesti kita beri keutamaan di Gombak, masih lagi mempunyai mereka yang berada dalam kumpulan B40. Yang ini masih banyak di Gombak. Komposisinya lebih kurang 30, M40 40, dan towards the high end ada 30%. Jadi inilah kumpulan-kumpulan yang mesti disantuni, terutamanya di kampung-kampung tradisi. Di kampung-kampung tradisi ini mesti kita fikirkan bagaimana kita boleh bantu mereka. Pertama sekali, ekonomi mereka mesti kita bantu. Sebab tak ramai kan dia yang di kampung-kampung tradisi ini, dia tak bekerja tetap. Dia ada perniagaan kecil-kecilan, dia ada gerai, dia ada warung, dia ada kedai makan, perniagaan-perniagaan kecil, jahit baju dan sebagainya. Yang ini mesti kita fikir. Perkara pertama. Kedua, bila yang M40 dan high end ni, mereka lebih bergantung kepada situasi ekonomi secara keseluruhan. Maknanya secara dalam negara. Jadi kalau negara ini berada dalam keadaan kedudukan ekonomi yang baik, maka mereka mendapat limpahan yang sama. Jadi inilah pendekatan yang mesti kita buat. Saya sebagai anak jati Gombak, lahir sini, besar sini, saya memahami senario demografi politik di Gombak. Ini kena faham dulu. Barulah kita boleh berurusan dengan isu-isu yang direct kepada penduduk dan kawasan setempat. Walaupun Gombak dalam kawasan bandar, 7 km away from Kuala Lumpur, KLCC 7 km saja. Tetapi masih lagi ramai yang memerlukan. Masalah banjir di Gombak tak pernah selesai daripada dulu. Kita pernah ada menteri besar daripada Gombak. Memang pun sekarang daripada Gombak pun menteri besarnya. Dulu pun daripada Gombak. Ahli parlimennya dulu menteri besar. Daripada Gombak. Sekarang pun ada lagi. Masalah banjir di Gombak ni dah berlaku tiap-tiap kali. Isu-isu penempatan kampung-kampung tradisi tak selesai sehingga sekarang. Dan banyak perkara lagi yang saya fikir kalau kita cakap nanti orang lain yang ambil. Tapi kalau kita dah buat satu kerangka, blueprint kita di Gombak, perkara yang mesti kita selesaikan kalau kita kembali berkuasa di peringkat negeri dan pastinya di kerajaan persekutuan. Datuk, sebab apa-apa saya lihat selain daripada di Gombak, di Selangor juga banyak juga lagi masalah nelayan, masalah ini pegawai-pegawai kecil.
at the end of the day, pada rakyat, yang rakyat tahu, pagi besok ada makanan atas meja. Betul. Did you realize or not? Oh, yes. Bahawa rakyat dia kata okey lah, nak berpolitik pun berpolitik lah. Tetapi generasi dia, bagi masyarakat bukan Melayu yang dia nak tahu, aku boleh cari makan. Betul. Atuk sedar tak itu? Yes. Yang kedua, dia kata anak-anak dia boleh pergi sekolah. Betul. Yang ketiga, keselamatan. Betul. These are the 3 faktor yang menyumbang Yang kepada paling penting. keyakinan. Paling penting. So, apakah cara Datuk untuk meyakinkan peringkat pengundi dan rakyat Selangor khususnya bahawa 3 aspek ini, boleh cari makan, itu ekonomi, sekolah dijamin untuk mendapat beasiswa dan sebagainya. Ini isu PTPTN ni macam-macam kan. Kemudian keselamatan. Jadi boleh Datuk ulas yang ni sikit. Ya, kesimpulannya mudah kanda. Semua ini akhirnya bergantung kepada good governance. Yes. Kerana dengan adanya kerajaan yang saya katakan tadi boleh-boleh benar-benar memimpin. Kerana dia bercakap soal ekonomi. When you have a good government, bila government yang boleh melimpahkan peluang ekonomi yang boleh tebarkan kepada rakyat, maka akhirnya limpahan itu rakyat akan dapat. Kedua, soal education. Dia berbalik juga kepada kestabilan kerajaan. Betul. Apa yang boleh kita 22 bulan kan dia. Saya nak bagi contoh. 22 bulan. Bila kita berada di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Keselamatan waktu itu dilihat tiba-tiba tidak selamat. We got to be very honest. Tiba-tiba hubungan antara kaum menjadi sedikit tegang kalau kan dia perasan waktu itu. Betul. Tegang. Ada macam sesuatu yang tak kena. Sedangkan keharmonian antara kaum sebelum 22 bulan itu berada dalam keadaan cukup baik. Tiba-tiba selama 22 bulan ada saja tiap hari di media sosial. Betul. Ada orang mencabar soal kesucian agama Islam. Betul. Ada orang mencabar raja-raja Melayu. Ada orang mencabar soal tulisan Jawi. Betul. Bahasa. Ada bergaduh di tengah jalan akhirnya kerana melibatkan kaum. Berlaku keadaan bila pemandu bas dipukul. Jadi ketegangan. Dia jadi stres. Sebab apa dia berlaku seperti itu? Ini melibatkan keselamatan. Kita pun risau nak suruh anak-anak kita keluar masa tu. Takut terjadi apa-apa. Nanti kan anak aku masuk berjalan dalam kumpulan satu waktu, kita gagal mengawal keadaan antara kaum ini. Jadi benda-benda ni dibiarkan. Jadi ini saya kata berbalik kepada apa yang kanda sebut, ketiga-tiga perkara ini boleh dilaksanakan dengan baik when you have a good government. Ada government yang memang boleh menguruskan perkara ini. Jika diberi peluang dengan izin Allah, jika diberi peluang. Apa boleh seorang ahli parlimen atau ADUN laksanakan kalau kerajaannya tidak prihatin dengan perkara-perkara seperti melibatkan bantuan kewangan, melibatkan bagaimana membantu peniaga-peniaga kecil. Seperti yang pernah kita buat dulu. Jadi inilah saya kata ada betapa besar dan pentingnya untuk kerajaan itu dipilih sebagai kerajaan yang benar-benar memahami. Kemudian kita sebagai ahli parlimen atau ADUN boleh menyampaikan kesanduran tersebut. Datuk, semalam saya telah membangkitkan tentang amanah ikhtiar ni. Amanah AIM ni sebenarnya satu sistem macam mana kerajaan nak membantu. Warga yang berada di sekitaran kawasan bandar, luar bandar yang Datuk sebut tadi lah. Kawasan Gombak ni tadi. Banyak yang terima AIM di Gombak ni. Okey, sekarang ni macam mana kalau AIM nak dilelong? Macam mana tu? Jadi ini yang saya kata. Saya masih ingat lagi waktu kita berada dalam kerajaan persekutuan. Mereka yang memohon bantuan daripada AIM Amanah Ikhtiar Malaysia. Kita adakan pertemuan, kita tengok bagaimana kita boleh santuni mereka dan kita bagi rangsangan. Kalau dia terputus modal, contohnya, kita bantu lagi untuk dia boleh meneruskan perniagaan. Dan ini semua dah tak berlaku. Dengar pula dah nak jual. Jadi jangan kita anggap perkara-perkara ini perkara-perkara yang remeh. Kerana bila kita anggap perkara-perkara ini sebagai perkara yang tidak penting, then saya percaya kita akan berada dalam keadaan yang lebih sukar. Datuk jangan lupa perbualan kita hari ini Datuk adalah direkod. Kini akan kekal Datuk. Jadi orang akan refer balik macam mana Perdana Menteri mempertikaikan tentang pimpinan kita berhubung kenaikan minyak apa semua. Orang boleh recall balik. Macam mana harga minyak dulu masa harga minyak naik tadi dia menyindir apa. Tak habis kita. Dia menyindir Presiden UMNO waktu itu Datuk Seri Najib Tun Razak. Dengan tuduhan macam-macam. Terus sekarang ni dah terkena balik. Tujuan saya menyatakan begini Datuk, what been recorded dalam saya punya Amir Hijaz Fan ini, dia akan kekal Datuk. Jadi ini merupakan
bukanlah bai'ah tu ya, ini janji Datuk pada rakyat. Betul. So apakah Datuk sedar yang Datuk cakap dengan saya ini yang Datuk akan laksanakan? Sebab saya sendiri saya memilih untuk akan terus kekal. Kalau Datuk tak buat, Datuk saya balun Datuk. Oh, silakan. Kerana saya faham benda ini bukan benda yang boleh kita anggap sebagai retorik politik. Yes, dah bukan lakonan Datuk. Bukan. Sebab yalah, masing-masing ada cara pendekatan yang masing-masing. Saya ada cara pendekatan politik saya. Sebab tu saya mudahkan dia. Kalau saya kata saya tak sokong, saya tak sokong. Saya bacaan politik saya mudah. Daripada awal bila saya kata tak boleh, saya tak akan sokong. Dan saya akan pastikan supaya saya tak berikan sokongan. Jadi mudah. Jadi saya ni bukan orang yang two side of a coin. Sekejap bunga, sekejap kepala, saya tak. I'm a single side of a coin. Saya kalau kepala lah. Jadi mudah orang faham. Dan kita ada prinsip. Yang pentingnya prinsip dalam sesuatu benda yang kita buat ni perkara penting. Jadi apa yang saya kata ini insya-Allah mesti dikota lah. Mesti dikota. Dan tetapi kalau kita tidak ada satu saluran punca kuasa yang boleh kita bantu, dan akhirnya kita terpaksa buat seperti sekarang, bantuan-bantuan kecil kita sampaikan. Tetapi untuk pergi kepada yang mass, yang ni agak sukar kerana mesti ada satu punca kuasa yang boleh kita bantu. Saya berminat dengan Datuk bukan pasal apa. 2 kali saya buat live dengan Datuk kerana saya kenal Datuk sepanjang Datuk berada sebagai senator. Saya mendengar ucapan-ucapan Datuk di Dewan Negara walaupun terbatas untuk menzahirkan ucapannya, sebab senator ni dulu orang kata sebagai rubber stamp. Tapi bagi Datuk tidak fikir soal itu. Saya tak pernah. Saya ubah. Saya ubah. Jadi bahawa itu adalah sebagai satu ideologi, idealisme Datuk bila Datuk berada dalam politik. Jadi saya melihat warga Gombak tak seharusnya ragu dengan Datuk lah sepatutnya. Ini bukan nak bodek Datuk ya. Saya mau bagi tahu pada warga Gombak. Jadi tak seharusnya ragu. Sebab beliau lahir daripada kayangan. Beliau lahir daripada anak pendekar. Jadi bagi saya lah. Cuma saya nak bertanya kepada Datuk berhubung dengan UMNO Pesir lah. Sekarang ni berlaku kem itu, kem ini. Apakah Datuk realise ada tak ada dalam UMNO ni? Saya kata awal, ummah ni besar. Masing-masing ada cita rasa dan cita-cita politik masing-masing. Ada citra politik. Oh, masing-masing ada. And kita raikan ini. Tetapi jangan sehingga kita lupa asas-asas, the do's and don'ts lah. You don't hit people below the belt. Jangan pukul di bawah daripada tali pinggang. Kita boleh ada perbezaan pendapat, kita boleh meraihkan perbezaan, tapi you don't hit below the belt. Sebab itu saya kata, kenapa saya tak boleh terima ahli parlimen Gombak? Sebab when you hit us below the belt. Dan pukulan yang dibuat di bawah tali pinggang ini, jangan bohonglah, semua pelayar. Hari ini mungkin boleh kata you kena berjiwa besar, tapi if it happens to you, pukulan yang dibuat di bawah daripada tali pinggang ni, pukulan itu akan kita ingat sampai bila-bila. Jadi sebab itu pada saya boleh kita raikan perbezaan pendapat, masing-masing ada cita rasa masing-masing, tapi institusi mesti kita pertahankan. Mesti ada disiplin. Kita dalam solat kita pun kita mesti ada disiplin. Kalau kita nak bermufarakah pun, kita imam kita salah bacaannya pun ada fiqahnya yang boleh kita betulkan bacaan. Macam mana cara nak menegurnya pun. Mesti ada cara. Bukan hari-hari dalam Facebook, hari-hari kita live. Ini tak betul. Pada saya, cara-cara ini menunjukkan you cuba sedang menunjukkan you lebih baik daripada individu-individu tertentu. Dalam kedudukan sekarang ni saya melihat juga bahawa mereka menyerang bukan hanya menyerang parti, mereka menyerang pimpinan UMNO. Malah mereka menyerang pimpinan terdahulu. Sedangkan macam tadi saya dapat ini satu dapatan saya di Singapura. Di Singapura pihak polis telah pun mengesahkan bahawa mantan Governor Bank Negara kita disahkan telah mendapat wang yang begitu banyak daripada Jolo. Datuk tahu yang tu? Boleh Datuk ulas sikit Datuk? The Age melaporkan. The Age ini adalah satu sumber yang memang kita tahu credential The Age. Dilaporkan bahawasanya disahkan. Jadi inilah yang saya katakan tadi, selebihnya nanti biarlah mungkin ada pihak-pihak yang akan buat siasatan tertentu. Kita tak mau mengatasi mahkamah. Tidak. Tetapi pada saya, sebab itu jangan kita hearsay ni semua kita dengar, kita percaya dulu. Dan saya lihat, bersyukur kepada Allah, satu-satu kebenaran ini sedang terbongkar secara sendirinya kan dia. Dan saya percaya rakyat Malaysia adalah mereka yang bijaksana. Mereka boleh
everybody access kepada media sosial sekarang. Ya. Mereka boleh menilai adakah keputusan yang mereka buat dulu berdasarkan kepercayaan mereka kepada isu-isu tertentu itu silap ataupun benar. Dan saya minta lah perkara ni mesti diselongkar, dibongkar sehingga ke akar umbi. Jangan lepaskan sesiapa pun. Betul. Nobody shall get free daripada apa yang dilaporkan oleh DH. Sebab kenyataan yang diberikan di Singapura ini pada saya adalah satu kenyataan yang cukup reliable. Mesti kita siasat sampai ke akar umbi. Ya, prinsip saya satu aja, Tok. Kalau seorang itu dibicarakan, no one is guilty unless proven by the court. Yang kedua, kita mengamalkan rule of the law, bukan rule of the jungle. Jadi kita tak mau, kita rakyat cinta damai. Kita menyantuni warga harmonis. Jadi Datuk, apa yang Datuk lihat sekarang ini, apakah keyakinan Datuk bahawa Selangor ini kita mampu untuk mengambil semula? Ya, kita tanpa menidakkan. Saya tidak mahu menjadi seorang pemimpin kecil yang too ambitious. Saya kena mengakui kita telah kalah dalam tiga pilihan raya. Jangan nafikan ini. Saya fikir rakyat Selangor, pengundi di Selangor khususnya, mereka tak nak kita berada dalam denial syndrome, nafikan kita. No. Kita kena mengakui. Tetapi pada saya kanda mesti ada sesuatu message yang mereka nak sampaikan. Dia begini kanda, when I don't vote for you, it is not I don't like you. Tetapi I want you to change. Saya nak jadi, dia ada sebab 10 perkara dulu kanda, saya nak kongsikan hari ini. Saya pernah buat survey saya sendiri. Bila saya tanya 10 orang yang mengundi Barisan Nasional, kenapa undi Barisan Nasional? Jawapan yang mutlak yang saya terima ialah kerana mereka yakin Barisan Nasional boleh menjadi kerajaan yang baik berdasarkan pengalaman. Bila kita tanya kenapa undi Perbankan, marah Barisan Nasional. Dia tak kata dia undi itu untuk percaya kepada ini boleh menjadi satu kerajaan yang baik. Tetapi kerana marah BN. Dia marah BN. Dia kata, Tok, saya tak nak undi, saya marah BN. Bermaksud bila dia marah, dia boleh balik tidak marah kalau kita fill in the blanks. Apa yang mereka rasa mereka nak kita berubah. Jadi pada saya tak ada yang saya dengar ini fence sitter, ni atas fence sitter. Pengundi atas pagar. Jangan kita cakap kalau kita tanya orang PKR di AP UMNO memang dia kata dia ahli parti. But we are talking about fence sitter. Bila tanya fence sitter kenapa undi PH? Marah BN. Bermaksud bila dia marah, dia tak percaya pun yang itu boleh menjadi kerajaan yang baik. Tapi kerana marah BN. Jadi saya ambil pendekatan dan kawan-kawan, kita mesti tahu kenapa dia marah. Dan perkara-perkara inilah yang saya fikir kalau kita boleh atasi, saya yakin kepada pengundi Selangor, mereka boleh memberikan kepercayaan. Dan kita kena bersetuju. We have to agree to disagree. Tidak ada masalah. Agree to disagree. Itu prinsip saya. Performance kerajaan PH Pakatan Rakyat sebelum ini di Selangor, saya tak fikir ada satu kejayaan yang cukup cemerlang. Cuma hari ini Selangor, kita tahu isu-isu, saya tak perlulah sebut kanda-kanda punya ni pelayar ni yang mereka yang bijak-bijak. Isu Selangor, isu air dan sebagainya, ini isu-isu yang tak boleh diselesaikan sehingga hari ini. Ini adalah isu fundamental, isu yang paling basic. So kalau isu ini pun tak dapat diselesaikan dengan pelbagai alasan, you don't talk about the rest. Jadi pada saya, selagi kita boleh ubah, we must change dulu. Dan kalau kita boleh ubah ini, saya percaya pengundi akan kembali mempercayai kita. Sebab nothing is possible dalam politik. PRU yang ke 11, kita menang 54 DUN daripada 56 DUN. Menang besar. Kita menang 22 parlimen. Tiba-tiba kita kalah. Sebab itu saya kata, takkan semua yang undi kita dulu dah meninggal dunia. Tidak. Kerana ada mesej yang mereka nak sampai. Saya setuju tadi ada yang sebut janganlah bagi lagi nyampu dan sebagainya. Benda-benda macam ni. Yang kita kena akui, ini telah mengundang kemarahan. Kesilapan rakyat. Tapi they don't want UMNO to be finished. Tetapi for UMNO to change especially. Jadi artinya sekarang ni masa untuk UMNO berubah, untuk meletakkan kepentingannya adalah perjuangan untuk rakyat. Daripada rakyat untuk rakyat, pimpinan UMNO mesti turun ke lapangan. Tidak boleh sekadar menjadi wakil rakyat, jumpa dengan rakyat hanya waktu majlis-majlis tertentu saja. Tidak.
They have to work 24 hour, dia kena bagi servis. Itu yang saya selalu letakkan. So, apakah itu juga Datuk punya cita-cita? Ini pendekatan semua orang boleh tengok dalam Facebook saya, media sosial saya. Ini yang kita buat. Bukan buat sekarang, bukan kita buat semalam, bukan buat bulan lepas. Kita buat daripada 2008. Daripada 2018. Bila kalah, kita terus. Kita tak pernah berhenti walaupun sehari. Untuk memberikan perkhidmatan. Kerana saya yakin pada kepada kawan-kawan saya di Gombak saya sebut, kalau kita jujur, Allah akan bantu kita. Sebab yang nak pegang, yang nak menentukan hati, nak mengundi ni semua Allah Subhanahu Wa Taala. Sedetik dia boleh, tangannya mungkin nak pangkal parti lain, tapi tiba-tiba tangannya boleh bertukar. Kerana semuanya ditentukan oleh Allah. Dan kalau kita jujur, saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita. Dan kita kena buatlah. Jangan kita nampak, boleh tengok, dan inilah yang UMNO Gombak buat pagi, petang, siang dan malam. Okey, saudara, kita dah melewati waktu yang sepatutnya dihadkan. Sebab tadi kita tergedala sebentar. Bagaimanapun, sebelum mengakhiri bicara saya dengan Datuk, sila bagi sepatah dua kata untuk player-player, bukan hanya di Selangor, bukan hanya di Gombak, di seluruh negara. Saya tengok kanda punya ni satu negara. Saya ucap terima kasih dan saya mohon supaya berilah pertimbangan khususnya kepada warga Gombak, kepada Barisan Nasional UMNO Gombak, supaya kita boleh diberikan peluang sekali lagi untuk mewakili. Kerana dulu zaman Allahyarhamah bonda kita Tan Sri Zaliha, kita pernah menang 30 lebih ribu majority di Gombak. So it is not something saya dah kata tadi, bukan orang Gombak marah sangat. Dia bukan benci, tapi mungkin ada yang mereka nak ada message ada message. Dan I think kita dah accommodate, kita dah berikan yang terbaik, dan saya mohon untuk berilah pertimbangan yang sewajarnya kalau nanti dalam pilihan raya yang ke-15. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk yang sudi hadir bersama saya. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Selamat berhujung minggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.